أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua sihat? Sihat ya, alhamdulillah. Taib, kita sambung ke surat berapa ya? Ayatnya? Kita penuntut. Kita penuntut. Kita penuntut 17 dekat atas, tengah atas. Bulan 3 last. 12 bulan 3. Orang-orang lain telah merangkai hadis dan mahfumnya. Mahfumat Al-Quran, maka diihmalkan ulama-ulama iaitu daripada kaum-kaum muda. Itu akan dapat serta telah tersabit pada hadis seluruh talaqi balik. Hadis tu dah masuk dulu. Kullu maulud. Yang last hadis tu lah. Dan bersabda Nabi SAW tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Dan bersabda Nabi SAW, kullu maulud yulad ala fitratil Islam illa an abawahu yahwidanahu wa yunassiranahu wa yuwajjisanahu. Artinya bermula tiap-tiap anak itu diperanakkan dia, maknanya dilahirkan dia. Anak itu dilahirkan atas ala fitratil Islam, atas kejadian Islam. Jadi bayi yang baru dilahirkan itu semuanya fitrah. Maksud dia suci bersih. Fitrah. Fitrah ni adalah agama fitrah. Maksud dia bayi itu sebenarnya suci bersih. Asal-asal kita keluar ni suci bersih. Suci bersih itu yang berkata kalau dalam hadis ini ala fitratil Islam, maknanya bayi-bayi ni keluar semuanya Islam. Bayi yang keluar ni semuanya Islam, walaupun mak dia itu bukan Islam, Kristian ke Yahudi ke. Makna bayi yang keluar daripada rahim seorang ibu itu ala fitratil Islam, suci bersih Islam. Illa an abawa, dia kata melainkan bahawasanya abawa, dua ibu bapanya,
menarik keduanya, maknanya mereka menarik keduanya, itu ibu bapanya itu menarik akan anak itu kepada agama Yahudi dan agama Nasrani dan agama Majusi. Jadi mak ayah dia lah yang membentuk, yang mencorak, yang mendidik anaknya itu mengikut agama maknya. Tapi lahir-lahir semuanya Islam. Lahir-lahir asal kita semuanya ni adalah Islam. Bayi ni suci, bersih, tak ada masalah, tak ada rosak, tak ada kotor apa. Ya, dan agamanya itu ala fitratil Islam, dalam Islam. Tapi bila dah besar, jadi mak dia lah yang mencorakkan, jadi dia ikut agama mak ayah dia. Jadi bila dia dah akil balik, dia sudah pun boleh berfikir dan sebagainya, jadi dialah pula bertanggungjawab ataupun ditanggungjawabkan untuk mencari kebenaran dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun dia hidup, ya, ibu bapanya itu agama Kristian, tapi bila dia dah meningkat dewasa, disebabkan itu dia perlu mencari kebenaran agamanya itu, dengan akal yang Allah bagi, maklumat tentang agama-agama yang ada. Dia kena ambil tahu, kerana agama itu melibatkan kepercayaan, i'tiqad, akidah seseorang. Bukannya sambilan, bukannya secondary. Tak kira lah, dia itu Kristian ke, Majusi ke, Yahudi ke, Buddha ke, Hindu ke, dia perlu mencari kebenaran. Kebenaran apa? Kerana setiap mereka yang beragama itu mempercayai kepada Tuhan. Kat situ dia punya point dia situ. Percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang bagaimana, yang patut, yang layak disembah. Di situlah akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah, syukur, ya, kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang mak ayah kita beragama Islam sampailah kita dewasa. Jadi kita di dalam agama Islam, syukur yang itu, alhamdulillah. Namun ada mereka yang mak ayahnya bukan Islam, ya, tetapi perlu mencari kebenaran kerana, ya, mereka tahu bahawa dalam dunia ini ada agama, banyak agama, yang Hindunya, Buddhanya, ya, agama, macam-macam agama. Lalu agama, bila banyak agama ini percaya pula kepada Tuhan itu. Ini nak cerita, ya, konsep agama-agama yang percaya kepada Tuhan. Banyak Tuhan, ya, Tuhan agama tu, Tuhan agama ni, Tuhan agama tu. Di situlah digunakan akal fikiran kita itu untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran Tuhan yang mana yang patut, yang layak disembah. Kita tak apalah, alhamdulillah kita ada iman. Cuma nak memperkukuhkan, memperkasakan iman kita itu. Kita beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kukuhkannya itu. Tapi bagi orang yang agama yang lain itu kadang-kadang tugas antara orang yang beriman itu adalah berdakwah. Berdakwah. Jadi adalah saudara-saudara kita yang ambil tanggungjawab kerja berdakwah kepada yang bukan Islam. Adalah kerja-kerja, ya. Jadi bahagian masing-masing.
Dan yang bukan beragama Islam juga perlu mencari kebenaran mengenai agama yang sebenar. Mereka tak terlepas, ya, mereka tidak terlepas. Wajib juga mereka itu mencari kebenaran Tuhan yang sepatutnya, yang berhak disembah. Mana satu? Tuhan itu adalah satu sahaja, ya, bukannya banyak. Kalau banyak Tuhan, dia akan menyebabkan tak ada Tuhan. Bila banyak Tuhan, natijah dia akan jadi tak ada Tuhan, ya. Sebab apa? Sebab bila banyak Tuhan ni, Tuhan yang mana yang jadikan alam? Persoalan yang timbul, milik Tuhan yang mana alam ni? Alam semesta ni milik siapa? Dia banyak persoalan akal yang timbul. Tapi kalau kita mengaji sifat 20 tu elok-elok, ya, 3 sifat yang pertama itu kalau betul-betul faham, ya, dia habislah. Wujud, qidam, baqa, dia dah terjawab dah kat situ, ya. Bila Tuhan itu mesti wujud lah. Kata wujud. Baik, wujud yang bagaimana? Wujud jenis yang mana tu? Wujud dia itu diwujudkan, diciptakan ke? Atau yang bagaimana wujudnya Tuhan itu? Tu ulama susun cantik dah. Wujud qidam, itu sedia kala. Wujudnya sedia kala. Sedia kala tu yang bagaimana pula? Ya, dia tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Kalau ada permulaan, maksudnya ada yang menjadikan. Jadi bila ada yang menjadikan, maka patutnya kena sembah yang menjadikan, bukan yang dijadikan. Itu Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menjadikan, bukan Tuhan yang dijadikan. Lepas tu dah jadi pula, tak boleh dah, tertolak terus lah. Hukum akal kata mustahil akal. Tuhan dijadikan, sepatutnya Tuhan yang menjadikan, bukan Tuhan yang dijadikan. Baik, sembah yang menjadikan. Buat apa sembah yang dijadikan? Dia pun lemah, sebab ada yang menjadikan dia. Kita kena sembah Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan. Di situ akalnya dah boleh terima. Okey, terima situ. Pergi pada sifat yang seterusnya, Tuhan yang menjadikan pula. Baik, dah terima qidam situ, maknanya tak ada awal, tak ada akhir. Okey, bila dah terima Tuhan itu qidam, sifat seterusnya baqa, iaitu tidak sesekali musnah, rosak, binasa. Contohnya, ya, jadi mana yang kekal? Tengok, ada yang kekal, tak ada yang kekal. Kalau Tuhan itu boleh rosak, boleh hancur, boleh punah, boleh binasa, tak layak bergelar Tuhan. Jadi Tuhan itu mesti kekal selama-lamanya, dan dialah yang mengekalkan apa yang kita nampak, ya, di sekitar kita ni. Jadi itulah Tuhan yang wujud, yang qidam, yang baqa, di situ. Jadi bila tengok, jadi orang yang bukan Islam pun, yang tak beriman, bila dia faham konsep ataupun perbahasan yang kita mengaji sifat 20 ni, insya-Allah mereka boleh faham, walaupun ambil masa. Sebab akal mereka itu macam-macam fikir, sebab mereka tidak ada iman. Bila tidak ada iman, dia tidak ada satu simpulan. Itu akidah itu tidak ada, simpulan itu tak diikat dengan betul. Jadi sebab itu persoalan macam-macam. Jadi kita jangan gelak, jangan mempersenda kalau dia tanya soalan yang pelik-pelik. Orang bukan Islam ni, sebab dia tidak ada simpulan iman macam kita ada simpulan iman, akidah. Mereka tidak ada simpulan itu. Jadi sebab itu, ya,
Masya Allah, Allah telah memilih di kalangan umat Nabi SAW tokoh yang hebat yang menyusun ilmu akidah, iaitu yang telah menyusunkan pengajian sifat 20 kan, sebagaimana kita belajar dalam ilmu akidah tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Itu cukup solid, dia punya hujahnya apa semua dah cukup solid, cantik dah. Walaupun ada yang pertikai itu tak apalah, kisah dia nak tikai pun baik. Maka sabitlah dengan ini hadis bahawasanya bertaulan dan berkawan itu memberi bekas, kerana jikalau tidak begitu, nescaya sekalian manusia ini baik semuanya, kerana kejadian dan perangai yang menjadi Allah Ta'ala akan manusia. Maksudnya itu kerana kejadian dan perangai yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan manusia atasnya itu sejahtera daripada fasad dan celaka. Kejadian asal manusia itu sejahtera daripada kerosakan dan kecelakaan. Maksudnya di situ perangai, sifat, bukannya zahir. Zahir kita nilai orang yang keluar-keluar cacat, kita kata ini kerosakan. Tidak. Kerosakan yang sebenar yang ditilik oleh Allah Ta'ala itu adalah sifat perangai iman hati kita itu, bukan zahir. Zahir Allah tak tilik, Allah tak pandang. Zahir itu kepunyaan Allah Ta'ala, kerana dialah yang membentuk zahir kita. Dialah yang menciptakan zahir kita ni. Zahir kita keluar-keluar, kita kata cacat. Cacat itu pada penilaian pandangan kita manusia. Sedangkan itu bukan ciptaan mak ayah dia. Keluar-keluar je, contoh tak ada tangan ke apa ke, itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Ta'ala. Tapi Allah tak tilik yang itu. Allah tilik yang dalam hati, iman, perangai. Itu yang nak dibentuk. Jadi hadis ini mengatakan bahawa memilih rakan, kawan itu penting, kerana memberi kesan kepada perangai dan kelakuan. Kalaulah tak ada kawan apa semua itu, nescayalah kita semua ni akan jadi baik. Asal-asal kita memang dah baik. Asal kita ni semuanya baik, bersih, suci daripada kerosakan, fasad dan kecelakaan. Yang membentuknya yang terdekat, sama ada mak ayah, sama ada kawan-kawan. Diri itu datang kemudian. Baik. Tapi di sana itu ada nafsu al-ammarah. Tapi kalau dididik, ditarbiyah dengan betul, nafsu itu akan menjadi nafsu yang baik. Baik. Dikatakan pada Al-Hikmah dengan lughah Farisiyah, bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan kepada lughah Arabiyah. Kata-kata hikmah dalam bahasa Parsi yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Lepas tu kemudian kepada lughah Melayu, kemudian diterjemahkan pula kepada bahasa Melayu. Iaitu apa dia? Kata-kata hikmah ni, bahawasanya taulan yang jahat itu terlebih jahat daripada ular yang jahatnya. Kawan yang jahat lebih jahat, lebih teruk daripada ular yang jahat, ular yang bahaya, ular yang orang kata apa, berbisa. Kerana kawan
Yang jahat itu dia boleh dorong kita melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Habis semua langgar. Ya, pengaruh kawan. Sebelum langgar perintah Allah Rasul, pengaruh kawan juga boleh menyebabkan anak-anak melanggar perintah ibu bapa. Kadang-kadang jadi kurang ajar dengan mak ayah sebabkan pengaruh kawan-kawan. Sebab itu lagi jahat, lagi teruk daripada ular yang jahatnya. Ya. Ular ni dia belit, kadang belit dia patuk. Itu je. Tapi kalau manusia ni kalau dah jahat, bukan dia je, habis semua kadang-kadang kena. Ya? Perbuatan jahat itu banyak, bukan sikit-sikit. Baik, aku bersumpah dengan sebenar Zat Allah Ta'ala yang nama As-Samad dan Maha Sucinya. Taulan yang jahat itu mendatangkan engkau kepada pihak neraka jahim. Kawan yang jahat itu membawa kita kepada neraka. Kawan yang jahat boleh bawa kita ke neraka. Kalau yang baik bawa ke syurga, tapi kalau yang jahat boleh bawa ke neraka. Ambil olehmu akan taulan yang baik, nescaya engkau dapat dengan sebabnya syurga na'im. Jadi pilihlah kawan yang baik, sahabat yang baik, nescaya dapat syurga. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dan dikatakan pula syair iaitu, jadi teranglah, tak perlu nak syarah-syarah lagi lah. Kerana kesan pengaruh kawan itu terhadap diri kita ada, bukannya tak ada langsung. Kesan, melainkan kita ni dah tok wali tak datangkan kesan. Kalau dengan tok wali tak mendatangkan kesan, yang jahat duduk dengan tok wali jadi wali juga. Tok wali tak terkesan dengan orang yang jahat. Orang jahat tu boleh jadi wali pula, boleh jadi elok. Kadang-kadang orang gila pun duduk dengan tok wali pun boleh jadi elok balik. Yang tak sioman boleh jadi sioman. Ni kita ni kan tok kuali je. Datang kawan yang ni sikit. Itu kawan yang zahir. Kena pula yang dalam tu, yang adanya syaitannya dengan ada nafsul ammarahnya, tambah pula lagi. Lagi kacau. Ya. Bukanlah orang kata apa tak berkawan langsung itu antisosial. Itu istilah zaman moden, antisosial. Tapi kalau kita tengok akhir zaman ni, fitnah akhir zaman yang kita tak mampu, kalau tak berkawan pun tak apalah, daripada berkawan jadi lara, jadi ghaflah, lupa, lalai. Tak apalah tak berkawan pun. Tapi tak berkawan bukan bermaksud langsung tak nak bersosial. Sosial ni istilah moden lah. Tak berkawan tak apa, mengaji jangan tinggal, tu je. Tak berkawan tak apa, kena ada guru, kena menuntut ilmu. Buatlah hal sendiri pun tak apa, tapi jangan sombong lah. Sifat sombong itu sifat yang tercela, tak boleh. Berkawan sekadar tegur siapa, itu cukup lah, tak ada lebih-lebih. Tapi kalau bersahabat tu baik, sahabat itu baik, tak apa lebih pun. Kerana sahabat yang baik itu sahabat yang ada ilmu, sahabat yang nak bawa kita mengenal Allah dan Rasul, sahabat yang nak bawa kita ke syurga sama-sama. Kadang-kadang kita yang panas. Tak boleh. Alim sangat pula. Contoh orang sekarang kan, bahasa orang sekarang.
Dia bukan tahu guna perkataan pun. Habis orang baik sikit dia panggil alim. Orang sekarang kan. Alim sangat lah kan. Jadi bagus kalau ada kawan yang mengajak kita selalu pergi mengaji, yang mengajak kita buat perkara-perkara yang baik. Jangan kita pula yang rimas. Tapi kita pun kena tahu adab-adab dalam berkawan. Kalau dia rasa nampak macam dah kurang minat, jangan paksa. Tak apalah kan. Kalau dia nampak kurang berminat, tak apalah, kita doa je lah. Senjata kita itu doa. Antara senjata rahsia sahabat yang baik itu adalah doanya dikala dia seorang-seorang untuk sahabat dia. Itu rahsia tu. Dia seorang-seorang, ya Allah, dia sayang, kasih tu ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan lah. Bukan lain jantinanya, itu lain pula jadinya ya. Dia kasih kerana atas dasar agama, lillah wa rasulih, kerana Allah dan Rasul. Jadi dia seorang-seorang, ya Allah, aku kesian kat dia ya, sayang, kesian. Jadikanlah dia hamba-Mu yang soleh ke, bukakanlah hati dia. Sebab kita nak bawa dia sama-sama. Kita dah cenderung kepada agama, cenderung kepada pengajian-pengajian, tapi kawan kita ni kurang cenderung doa dan sedekahkan Al-Fatihah untuk dia pun tak apa. Semoga terbukalah doa kita itu, terbukalah hati dia untuk dia, sama-sama cenderung. Jadi insya-Allah doa tu mustahab ya. Jangan paksa lama-lama nanti orang tu lari. Daripada elok kawan baik, bahkan kita paksa dia, langsung. Kalau dulu selalu jumpa, selalu borak, tapi bila kita paksa dia, dia pun mula dah bawa diri. Jadi kita dah hilang seorang sahabat ataupun kawan. Baik. Jika engkau kehendak akan ilmu daripada ahlinya, atau yang memandang, mengkhabarkan daripada yang gaib-gaibnya, maka iktibar olehmu akan bumi dengan nama-namanya, dan iktibar olehmu akan taulan dengan taulan. Apa maksudnya tu? Maksud jika engkau kehendak ilmu dan kehendakkan mengetahui apa-apa barang daripada ahlinya, atau engkau kehendak bahawa adalah engkau itu seorang yang mempunyai pandangan yang menceritakan dan mengkhabarkan daripada benda-benda yang gaib, maka fikir olehmu dan iktibar olehmu seperti engkau fikir dan iktibar daripada kelakuan bumi, daripada nama-namanya. Bahasa dia tih juga tu. Faham? Baik, yang pertama dia kata, kalau kita hendakkan ilmu dan apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu, sesuatu ilmu, maka ambillah daripada ahlinya. Ahli ilmu itu, ahli ilmu. Jangan ambil ilmu daripada yang bukan ahlinya, takut tersilap, tersalah. Jadi sebab itu diceritakan sebelum ni ya, adab-adab dalam berguru itu, bila kita nak pilih guru, kita tahu bahawa guru itu adalah ahli dalam ilmu itu. Kadang-kadang guru yang kita tahu
dia boleh lah, boleh, tapi bukan ahli. Jadi bila bukan ahli ni, kita sekadar sahaja. Tapi kalau betul-betul kita nakkan sesuatu ilmu itu, sebab itu bila adab berguru ni, kita kena ada satu guru rujukan. Satu guru rujukan yang betul-betul kita berpegang pada pandangannya ataupun fatwanya, yang dikeluarkan olehnya. Belajar banyak guru tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kita nak berpegang sesuatu hukum, sesuatu pandangan, peganglah pada satu guru tu yang betul-betul ahli, ataupun murid kepada guru itu, yang memang murid itu belajar dengan guru itu, diakui oleh guru tersebut sendiri. Baru ya. Kalau tidak, ya kita pergi tanya sana, pergi tanya sini, ya guru ni cakap lain, guru ni cakap lain, padahal ni tok guru ni, yang ni pun guru, yang ni pun guru pondok. Mula kita jadi pening. Bila dah jadi pening, kita pun mulalah bila pening, bila ada dengar je pandangan yang lain, kita mula dah melenting sana, bergaduh sana, bergaduh sini. Itu adabnya. Ya, bila ada pandangan yang lain sikit, tak apa, hormat. Biarkan saya ada pandangan dengan guru saya, tak apalah. Cuma payah ni bila bab pandangan, bila bab hukum ni. Sebab nak tak nak, labudda, tidak mesti tidak, kita kena mengaji. Itu kunci dia. Kod mana pun kena mengaji. Tak boleh tak mengaji. Jangan sekadar bertanya sahaja tanpa mengaji. Adabnya itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi SAW bersabda, tuntut ilmu itu adalah kewajipan setiap orang Islam. Kuncinya situ. Pandangan tak pandangan dalam proses pembelajaran, dalam proses pengajian. Ustaz, hukum ni apa gini. Tapi dia mengaji, bukan tak mengaji. Cuma dalam hukum ni dia tak berapa ni, pasal mungkin belum jumpa lagi, belum sampai lagi bab itu. Ini tidak jenis tak mengaji, tapi pergi tanya soalan itu, soalan ini. Jenis tak mendalami pengajian elok-elok, lepas tu mula kacau. Akan menjadi kekacauan. Bila jadi kekacauan tu susahlah. Bila kita nak perbetulkan kemudian, dia akan jadi susah. Sebab itu jangan tinggal pengajian. Pengajian yang mana mengikut tradisi. Pengajian ni mesti ikut tradisi. Tradisi yang mana? Pengajian iaitu bertalaqi dengan guru, dengan kitab-kitab yang ada di depan. Itu pengajian tradisi. Talaqi kitab, sesuatu kitab itu, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya mesti kena habis sekurang-kurangnya. Itu adab dalam menuntut ilmu berguru. Sebab ada sebahagian orang, dia sukakan ilmu, betul. Dia sukakan ilmu, dia suka hadir pengajian kuliah-kuliah ilmu. Tapi dia tak ada stick pada satu guru yang dia boleh berpegang untuk dalam dia menerima hukum hakam, fatwa dan sebagainya. Nanti dia akan jadi kacau. Bila akan jadi kacau, takut nanti bila rasa suka seronok dah jadi kacau, hilang rasa suka seronok. Dia kata macam-macam lah dengar. Pula nampak permainan halus nafsu al-ammar. Dia nak kacau kita. Sebab itu kita kena mengaji adab-adab. Berkata Imam Khawaldi, tak silap, dalam kitab apa dia sebut, dia mengaji adab menuntut ilmu saja 30 tahun. 30 tahun dia mengaji adab menuntut ilmu. Itu apa bukan? Bukan Imam Khawaldi, apa nama dia? Syekh Abdullah bin Mubarak, dalam kitab dia Ghayatul Nihayah fi tabaqatil qira', dia kata, dalam kitab tu dia kata, aku belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun.
Tak berhenti dia mempelajari adab menuntut ilmu. Dia nak hadam betul-betul. Ya, itu 3 tahun tu mujur. Ulama Imam Abu Hanifah berguru dengan guru beliau, Imam Hamad bin Abi Sulaiman, selama 20 tahun sebelum Imam Abu Hanifah menggantikan tempat guru beliau. Jadi dia mulazamah, dia ada guru yang dia berpegang. Mengaji banyak tak apa, pergilah kuliah banyak-banyak. Ya, boleh, tak ada masalah. Supaya kita tak terkeliru dalam masalah hukum, hakam, fiqah dan sebagainya. Tapi itu bab hukum, hakam, fiqah, tauhid. Tapi kalau yang lebih lagi bab rohani, lagi tak boleh banyak guru. Rohani, mursyid, murabbi memang kena satu. Itu satu, pegang betul-betul. Tarbiyah bawah guru, rohani itu satu. Tapi kalau guru-guru ni banyak boleh, jangan salah fahamnya. Yang kata saya cakap tak boleh banyak guru pula. Pergilah belajar banyak guru, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila bab kita nak bertanya soalan hukum, pegang satu ya cukup, yang kita akui memang dia alim. Tak apa, tak pegang yang lain pun tak apalah, biar dulu. Sebab kita masih dalam proses pembelajaran, pengajian. Bukan tak boleh, kita kukuhkan dulu, belajar dulu adabnya, ya, belajar kitab-kitab yang kecil-kecilnya, kan. Habiskan dulu, fahamkan dulu sikit-sikit, barulah terbuka, maka akan lagi banyaklah akan hadir, terbukalah pembukaan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adab tu nak kena jaga, ya, macam mana boleh. Cukuplah sekat tu dulu. Pasal saya pun dah pening dah baca tu, tak ada nak bertelaah sampai ke situ. Nanti kita sambung kemudian. Ada soalan nak tanya? Ya. Ya. Ada tak satu pendekatan yang khusus, satu doa yang khusus kita doakan sahabat kita daripada buat benda yang tak elok, buat benda yang elok, atau dia tak nak, kita bercakap tak campur masyarakat, tak bersosial. Dia kalau bersosial dalam rumah dia, bila ajak kita tu, kita semua masjid semuanya kata tak pula kau buatlah hal kau lah, buat hal kita buat ada satu benda yang khusus kita doakan sahabat-sahabat kita, mana yang baik, yang kurang baik tapi itu baik. Doa khusus tu, doa tu sebenarnya yang khususnya dia tak ada lah. Ataupun doa kebaikan tu ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun doa-doa apa saja kebaikan untuk saudara-saudara kita yang beriman. Tapi yang khusus sebenarnya lahir daripada hati seorang sahabat yang ikhlas. Itu yang khusus, lahir daripada keikhlasan hati seorang kawan ataupun seorang sahabat. Doa lah bentuk apa pun, tapi yang penting ikhlas itu. Kita nak dia itu terbuka, kita nak dia itu jadi baik, walaupun kemudian hari dia lagi baik daripada kita, alhamdulillah, mungkin Allah Ta'ala makbulkan. Sekarang ni kita dah baik, contoh bukan dah baik macam mana, kita elok pergi kelas, pergi kuliah. Kawan kita ni masih lagi sibuk, macam mana nak buat ni? Kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang tidak. Minat tu pun tak berapa nak ada. Di situlah terletaknya bila kita seorang-seorang semayang ke, ataupun pada waktu bila ya Allah, keikhlasan itu betul-betul kita nak dia hadir, menjadi lebih baik dan sebagainya. Itulah doa sebenar-benarnya. Jadi doa itu yang ikhlas itu, insya-Allah kalau Allah Ta'ala makbulkan, maka akan sampai ke dalam hati sahabat kita itu. Sedikit demi sedikit dia akan nampak kecenderungannya. Yang penting kita perlu bersabar
dan terus berdoa dan berdoa, insya-Allah mudah-mudahan. Ya, itu kita punya ikhtiar, kita punya usaha, kita doa itu. Ya, kenapa? Kerana kalau kita ajarkan, ya, walaupun satu ayat daripada Al-Quran, maka kitalah, ya, tuannya, maknanya kitalah penghulunya. Jadi besar fadilatnya. Ya, walaupun tak dapat nak kongsi banyak dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dapat kongsi sikit supaya terbuka hatinya itu, seronok mendapat ilmu dan seronok nak pergi kepada kuliah ilmu. Kita kongsi yang elok-elok, ya, jangan bahasakan sindir menyindir dan sebagainya sehingga kawan kita lari. Buat apa? Macam ni ke contoh orang pergi kuliah, pergi mengaji dan sebagainya. Ini akhir zaman, ya, kita bukan di awal zaman. Akhir zaman manusia 99% manja. Manja. Ya, sindir sikit, cakap kasar sikit dah tak boleh dah. Kita tengoklah budak-budak sekarang. Manja. Tak kira dah budak ke orang tua ke, masing-masing dah manja. Akhir zaman ni zaman yang agak lemah. Kita ni lemah, tak macam awal-awal zaman. Sebab itu, ya, bila nak kukuhkan itu, sekurang-kurangnya kita hadir kuliah-kuliah ilmu dan juga majlis-majlis zikir. Bila ada yang itu, ilmu dan zikir, itulah dia perisai akhir zaman, ya, ilmu dan zikir. Akhir zaman lagi betul-betul akhir zaman, zikir je nanti. Zikir je lah. Tapi sekarang ini ilmu dan zikir, mesti dua-duanya kena seiringan. Ya, al-ilmu wa zikr kal janahan li tayr. Ya, ilmu dan zikir ibarat dua sayap bagi seekor burung. Jadi insya-Allah pengalaman masing-masing. Tadi saya pun ada pengalaman, kan, sahabat, kawan baik, ya, daripada kecil, ya, nak ajak dia sama-sama pergi surau, pergi. Jadi sekarang nampaknya dia lagi laju. Dia lagi lebih lah pada saya. Contoh gitulah. Ini pengalaman diri sendiri. Kan, pengalaman diri sendiri. Jadi kita doakan untuk dia, nak ajak dia sama-sama baik. Bahkan sekarang dia jadi, nampak gayanya saya pandang dia tu jadi lebih baik dan lebih pada saya pun mungkin, wallahu a'lam. Itulah dia. Bercakap ni atas dasar pengalaman. Saya pun doakan untuk dia. Jadi mudah-mudahan Allah memandang semuanya itu. Mudah-mudahan itu antara kesan-kesannya, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi itulah pengalaman sendiri begitu. Mungkin dalam banyak-banyak doa itu ada satu saat, satu detik yang mana kita betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan itulah yang Allah angkat. Kita tak tahu yang mana satu. Waktu bila, detik bila, saat bila doa kita itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Jangan putus, jangan berhenti, InsyaAllah. Ada soalan lain? Buat yang ada dia teliti Jannatin Naim. Kita dah kasi dia pun ada dapat syurga Naim. Ya. Jadi macam mana yang dikatakan Ustaz? Maksudnya tu Syurga Naim. syurga Naim. Yang disebutkan syurga Naim. Syurga Naim. Jannatul Naim. Jannatun Naim. Itu banyaklah tafsirannya tu. Syurga Naim, ya, syurga, nikmat, tempat dikumpulkan para hamba-hamba Allah, tetamu-tetamu Allah di syurga tu nanti. Ya, dan syurga ada banyak, ada berapa? 8. Syurga 8 ke syurga ada 6? Dia 8161.
Siapa ingat? Ya? Ya? Ha. Syurga 6 ke 8? Ha? 7? Nanti cari balik. Ya, dia tak sama syurga dan neraka. Dia ada satu lebih. Nanti cek balik tengok. Jadi Jannatul Na'im itu salah satu syurga. Ya, Jannatul Firdaus, ya, Darussalam, ya, Ma'wa, banyak nama-nama syurga. Jadi tingkatan-tingkatan syurga itu mengikut amalan-amalan kita. Dan syurga yang paling tertinggi itu Jannatul Firdaus. Jadi kadang-kadang digunakan syurga Na'im dalam kitab-kitab ni hanyalah sebagai nama sahaja. Yang dikehendaki itu adalah syurga. Sama juga macam neraka Jahim, yang dikehendakinya adalah neraka. Jadi dia seolah-olahnya perkataan itu sekadar dihubungkan nama syurga Na'im, neraka Jahim. Ada neraka banyak, ya, diletakkan, tapi dikehendaki makna umum, iaitu neraka. Dikehendaki makna umum yang di sini syurga. Itu saja. Boleh. Ustaz Las, ada yang bertanya saya lah, ada dapat jawapan. Kalau dalam organ dalaman haiwan yang kita korban lembu tadi, tak pernah dengar perut busuk. Benar. Okey, dia bertanya saya, apa hukum dia makan perut busuk? Sebab sudah hujung itu dah bercampurkan najis. Apa kita hukum dia makan itu? Baik. Perut susu ataupun orang panggil perut muda, ya, perut muda atau perut susu kecil, halus, saluran najis. Perut susu makan boleh lah, tapi kalau kita kadang makruh makan organ dalaman ni, tapi boleh makan. Cuma nak kena bersihkan elok-elok. Ada orang cara bersihkannya itu dia tembak air, ya, tembak air. Perut tu kan ada saluran, jadi tembak air cuci sampai kita angkat bersih, ataupun lurut kan, cuci bersih. Lepas tu ikat lah, ikat ujung dia, ada orang dia ikat perut susu tu. Hukumnya boleh makan. Sekali yang dalaman tak buang. Dalaman tak buang, tak boleh makan, haram makan najis. Kalau ada najis tu Sekali antara dia ada dua. Kalau bahagian yang putih dan bahagian yang hijau. Kan? Sekali bahagian kita ambil bahagian yang putih. Dalaman. Yang putih boleh. Putih dan kita makan, kita makan bahagian dalaman sekali. Boleh, tak ada. Kalau tak basuh tak boleh lah. Apa saya buang dalam juga, isi perut dalam sekali tak buang. Tak buang Orang di sana tak buang. Saya tak tahulah. Ada orang dia apa? Dia sembur air. Kalau Sembur air. tak tahu, tak pergi makan dekat Senulayan ada jual. Oh ya. Jadi dia tanya saya tak ada jawapan. Dia kata Pak Imam tu makan, Ustaz tu makan. Kalau orang Islam dia dah ulang. Kalau diyakini bersih tanpa ada najis dalam tu, putih bersih, makanlah. Kalau tak yakin bersih, jangan makan. Jadi haram pula makan kan. Itu yang saya tahu, biasa dia orang makan tembak air dalam tu. Tak tahulah. Kena tengok dekat dapur dia. Dia tembak air tak agak-agak? Tak tembak. Saya sendiri yang buat. Oh ya. Payah juga tu. Jadi bila orang bertanya kat saya kata semua menjadi najis. Sebab apa? Dia ada perbezaan antara kalau kita tengok siapa yang pandai lah, tahu bezakan dia antara dia najis dengan yang tak najis.
Sebab tu kadang-kadang sebahagian orang tua kalau dah hijau, ada campur hijau tu dia tak ambil dah. Memang tak ambil dah. Yang kalau dah ada hijau nampak tu, kira rosak tu tak payah ambil dah. Gitu. Pasal dia panjang tu, panjang. Usus, ada usus besar, ada usus kecil. Usus kecil itu dia panggil muda ataupun susu. Makan organ dalam boleh, tapi ada pendapat kata makruh lah. Saya memang tak makan segala jenis organ dalaman. Kalau yang lembu saya tak makan, tak boleh makan. Tak minat, tekak tak boleh nak terima. Ya. Kecil saya sendiri lah, saya kecil dulu. Okey. Ayam ususnya tu dimakan apa hukum dia? Usus ayam. Usus ayam tu. Tapi kita basuh. Perut ayam. Usus. Oh. Usus ayam tu kita belah pakai rempah, bulu rempah. Bila kita tarik, kalau kita basuh dengan garam, kita cuci pasir lah dengan garam. Hukumnya apa? Boleh, tak masalah. Tapi dalam tu dah ada najis lah. Mesti hilangkan najis tu. Hilang hilangkan lah. Kalau kita kecil tu kan, ayam kampung, memang bersihkan segala-gala itu, kita belah dengan rempah. Mesti hilangkan. Itu hukumnya makruh. Makruh. Memang boleh makan, tapi makruh lah makan organ dalam. Sekali-sekali nak makan lah. Kalau nak sangat makan, meleleh orang. Ada orang tu kalau semelih tu ada beberapa bahagian yang dia dah booking siap lah, kan. Kadang-kadang dia booking macam-macam, kan. Yang torpedonya dia booking macam-macam. Tak, atas minat masing-masing lah. Selagi kaul pendapat tidak mengatakan haram tu, makan kan, nak makan walaupun makruh, boleh makan. Dia macam kayak makan petai dengan jering tak? Yalah, makanan berbau kan, macam petai, jering tu makruh juga makan. Tapi kalau untuk kesihatan baru tak. Dia makruh sebenarnya kalau nak semayang lah makruh, kan. Tapi kalau makan durian kan berbau, mengganggu sebelah. Boleh jadi makruh juga. Makan durian tu komo dengan kopi pun kan. Timur lepas makan Kan. Sebab kalau hadis Nabi itu bawang putih makruh kalau nak semayang berjemaah. Makanya makruh makan bawang putih. Dia ada illah di situ, ada sebab kenapa makruh. Makruh kerana jika hendak bersembahyang berjemaah, makruhlah makan bawang putih. Tapi kalau masakan itu ada bawang putih, tak makruh. Sebab bawang putih itu dia punya peratus dia, berapa peratus dia dalam masakan tu, dan tak keluar pun bau tu, kan. Ini kalau kunyah bawang putih tu, kunyah semata bawang putih, itu dia bau kan. Jadi amalan sebelum nak pergi semayang, dia kunyah bawang putih dulu, makruh. Tak pun sebelum nak semayang dia kunyah jering, kunyah petai dulu, makruh. Kan dia sedawa sebelah, buat ni petai ni kan. Kok pensan pula orang sebelah nanti. Ada petai, dia ada jering, dia ada kerdas, buah kerdas, kan. Semua tu saya tak makan. Saya tak boleh makan. Tekak tak boleh nak makan. Cerita lain pula, makanan pula ceritanya kan. Habislah pukul 9.10 dah, insyaAllah. Dia kalau lagi lama, dia lagi melalut, payah.
Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina fathul arifin wa hawzal mursalin. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah.